Seterusnya penonton, kita akan teruskan dengan segmen komentar LSPM untuk kita berkongsi tentang 365 ekonomi madani, populis ataupun fakta. Saya cukup berhati untuk bersama kita hari ini iaitu Yang Berhormat Senator Muhammad Hasbi Muda, Ahli Dewan Negara untuk berkongsi tentang topik kita pada pagi ini. Assalamualaikum YB, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ya, dan pada pagi ini terus kita nak bincangkan tentang satu aspek iaitu aspek ekonomi yang sangat penting untuk kita membangun sebuah negara dan kita nak kongsikan juga selama setahun dari bawah pentadbiran kerajaan madani ini. Mungkin kalau kita kongsikan dari segi ekonomi, bagaimana pencapaian keseluruhannya? Okey, pertamanya terima kasih Irfan dan terima kasih pada Selamat Pagi Malaysia atas ruang pada pagi ini. Isu yang kita bincang pagi ini soal ekonomi Malaysia dalam tempoh setahun. Kita baru saja genap setahun lah. Dan secara keseluruhannya memang kita sendiri tak sabar untuk melihat perubahan-perubahan ataupun reformasi-reformasi yang nak diusahakan oleh kerajaan. Dan kita tahu banyak yang belum berhasil lah. Tetapi kalau kita melihat kepada indikator-indikator utama ekonomi, banyak indikator menunjukkan kita ke arah yang lebih baik. Maknanya kita dalam landasan yang betul lah. Saya ambil contoh umpamanya, yang pertama ialah inflasi kita. Waktu PMX angkat sumpah pada 24 November 2022, inflasi waktu itu 4%. Inflasi makanan sangat tinggi, 7.3%. Sekarang ini inflasi memang inflasi ini maksud dia ada kenaikan lah. Tetapi kadarnya daripada 4% setahun lepas, sekarang ini pada 1.8%. Maknanya sangat berbeza. Makanan pun sama, daripada 7.3% sekarang ni 3.4%. Dari segi pengangguran pun sama, sekarang ni dah pada saya ingat 3.4% kadar pengangguran. Dan kalau kita tengok juga dari sudut pelaburan yang masuk pun menunjukkan peningkatan yang ketara. Pelancong yang datang ke negara kita pun saya ingat 3 kali ganda berbanding dengan tahun lepas. KDNK kita pun tumbuh pada kadar yang baik. Saya ingat dalam suku pertama tahun 2023 ni 5.6% berbanding dengan 4.8% bagi suku pertama tahun 2022. Sekarang ni saya nampak banyak perubahan-perubahan yang dibuat yang menunjukkan hasil-hasil walaupun tak besar, tetapi menunjukkan kita berada pada landasan yang betul. Baik, dan pada pagi ini sebenarnya kita dah kongsikan tadi permulaannya e-Madani telah dilancarkan dan mula didirikan pada pagi ini. Kalau boleh kongsikan tentang siapa yang akan mendapat orang kata apa hasil daripada penjanaan e-Madani ini? Ya, banyak inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan, termasuk e-Madani, iaitu kredit cash kepada mereka yang berumur 21 tahun ke atas. Saya ingat dalam melibatkan peruntukan yang 1 bilion lebih kurang. Dan bermula hari ini sehingga 20 Februari 2024 kita boleh tebus pada mana-mana apps yang berkaitan lah. Jadi ini satu usaha kerajaan untuk menggalakkan cashless di kalangan rakyat kita. Dan Wabi, kalau kita berbicara tentang isu ekonomi ini, pasti kita akan berbicara tentang isu kos sara hidup ya. Dan kalau kita nak berbicara tentang inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan sendiri dengan tema belanja reformasi ekonomi memperkasa rakyat, apa yang boleh kita bincangkan tentang kos sara hidup yang makin lama makin meningkat dan apa antara belanjawan yang boleh kita lihat dari sudut positif yang kita boleh berikan kepada rakyat khususnya? Ya, kalau kita cerita pasal inflasi, pengangguran, data KDNK kan, rakyat dia tak rasa. Walaupun itulah data yang terbaik untuk menggambarkan realiti ekonomi kita. Kita tak boleh ketepikan data. Kalau orang kata data ni rakyat tak rasa, betul memang rakyat tak rasa lah. Dan untuk beri supaya rakyat rasa inisiatif kerajaan ini ialah kerajaan juga ada langkah-langkah belanjawan yang memang dekat dengan rakyat. Saya ambil contoh umpamanya untuk mengatasi kos sara hidup rakyat, kerajaan meningkatkan jumlah peruntukan untuk sumbangan tunai rahmah daripada 8 bilion tahun lepas. Dulu nama dia BRIM. Pada awal diberikan, saya ingat nilai BRIM 10 tahun yang lalu 2 bilion. Sekarang ni dah 5 kali ganda kepada 10 bilion. Dalam tempoh saya ingat 10 tahun kita dah naik 5 kali ganda. Selain daripada sumbangan tunai rahmah, kerajaan juga tambah lagi dengan sumbangan asas rahmah. SARA. SARA ni maksudnya kerajaan bagi RM100, dia boleh beli barang. Dia beri dalam bentuk nilai, tebus beli barang keperluan asas di kedai-kedai terpilih. RM100 sebulan selama 12 bulan. Maknanya setahun dia dapat RM1,200. Kemudian untuk anak yang belajar di sekolah rendah, sekolah menengah, kerajaan bagi RM150 bantuan awal persekolahan. Dan macam-macamlah inisiatif yang diberikan. Saya ingat daripada
kanak-kanak kecil sampailah dia tua. Maksudnya dia pencen pun kerajaan bagi. Iaitu aisaraan. Aisaraan kalau dia mencarum untuk simpanan hari tua dia, kerajaan bayar RM500 geran padanan. Maknanya 15% daripada jumlah yang dia carum itu dalam KWSP secara sukarela, kerajaan bagi RM500 maksimum setahun dan RM5,000 untuk tempoh 10 kali kerajaan bagi. Begitu juga aisaraan, air sayang, air suri, macam-macam lah. Kan? Saya secara peribadi saya nampak banyak inisiatif kerajaan beri seolah-olah macam menjelang pilihan raya. Betul. Tapi mungkin ada maklumat-maklumat yang tak sampai kepada rakyat. Itu saya ingat perlu kita pertingkatkan. Betul. Kan kalau kita nak kongsikan lagi YB ya, pada ketika ini PMX telah menzahirkan hasratnya untuk menoktahkan kemiskinan tegak dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya B40. Jadi apa antara inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan untuk kita menangani masalah ini? Memang itu satu usaha yang jelas daripada kerajaan. Kalau kita tengok kerangka ekonomi madani pun kerajaan satu kerangka yang begitu jelas. Kita tak payah nak tengok kat lain dah. Itu dokumen yang memang menyeluruh, memahamkan kita tentang situasi ekonomi kita lah. Dan apa yang kerajaan buat, saya nampak inisiatif yang paling jelas ialah inisiatif pendapatan rakyat. Yang ada 3 inisiatif usahawan tani, Intan, inisiatif usahawan makanan, Insan, dan juga inisiatif operator perkhidmatan, Ikhsan. Dan 3 ini dia mudah. Dia tak perlu maknanya kita ambil latihan berbulan-bulan. Maknanya kalau dia masuk kursus, saya ingat 2-3 hari pun dia boleh buat benda itu. Dan peruntukan sebanyak setengah bilion untuk ketiga-tiga inisiatif ini menunjukkan bahawa kerajaan memang betul-betul nak bantu mereka yang dalam kelompok pendapatan rendah, miskin tega dan sebagainya. Baik. Dan kalau kita nak bercakap tentang isu import ekspor ini sebenarnya, pasti kita perlu lihat tentang belanjawan tahun depan dan juga kita ingin melihat supaya tiada monopoli yang berlaku di antara mereka-mereka yang bermain dalam industri. Jadi kalau boleh YB kongsikan di sini apa yang kita lakukan untuk mengurangkan persaingan import dalam negara kita. Ya, memang saya ambil contoh umpamanya kenapa mata wang kita kadang-kala kita nampak makin jatuh, merosot. Di antaranya ialah bila imbangan perdagangan kita menunjukkan defisit lah. Sebab itu yang paling jelas sekali ialah pertanian ataupun bidang keterjaminan makanan. Kerajaan mesti pastikan nilai ekspor kita tu jangan kurang daripada nilai import. Dan apa yang kerajaan buat ialah membantu sektor pertanian, sektor keterjaminan makanan supaya kebergantungan kita kepada import itu dapat dikurangkan. Saya ambil contoh umpamanya usaha Kementerian Pertanian. Kita bantu pesawah-pesawah kita supaya jumlah ataupun kadar pengeluaran padi. Macam sekarang ni ada di setengah tempat padi dia dalam 4 tan untuk per hektar. Jadi kerajaan, Kementerian Pertanian dia guna model, saya ingat model sekincan. Jadi luas yang sama 1 hektar tapi boleh menjana pengeluaran padi sehingga 10 tan. Jadi ini satu usaha daripada kerajaan supaya tahap sara diri padi umpamanya kita itu dapat ditingkatkan daripada 65% naik 75-80%. Begitu juga dengan makanan-makanan yang lain. Baik, selain dari itu YB Senator, kita ingin membincangkan tentang visi dan misi negara Malaysia untuk menjadi antara penyumbang 30 terbaik dunia dalam bidang ekonomi dan dalam masa 10 tahun. Jadi, adakah sekarang ini misi itu dapat kita capai dengan keadaan ekonomi sekarang ataupun bagaimana YB sebenarnya? Ya, memang untuk ke arah 30 ekonomi terbesar di dunia, kerajaan mesti mempercepatkan pertumbuhan ekonomi lah. Sasaran 6% itu bagi saya agak praktikal kerana kalau kita tengok pertumbuhan daripada suku ke suku pun macam saya sebutkan tadi, suku pertama tahun ini 5.6%. Ini satu jumlah yang besar dan misi-misi pelaburan yang dibuat oleh kerajaan oleh Perdana Menteri pergi keluar negara. Ada yang katalah Perdana Menteri banyak keluar negara kan. Dia bukan untuk melancong ataupun nak makan angin. Tapi semuanya ialah untuk misi perdagangan. Dan kita pun nampak bahawa dari segi jumlah pelaburan yang dibawa masuk memang jelas bertambah dengan begitu ketat. Seperti Tesla kan? Ya, Tesla itu antara yang game changer yang besar. Dia tak akan datang ke negara kita kalau negara kita ni dilihat tak stabil dari segi ekonomi ataupun tidak ada satu pentadbiran yang cekap. Tapi saat itulah bila dia pilih Malaysia, ini satu pengiktirafan dan penghormatan kepada kita. Ya, jadi YB, kalau kita nak berbincang tentang pilihan dasar yang patut diutamakan dalam mendapatkan impian ini, bagaimana YB? Antara dasar yang perlu kita ketengahkan?
Maksudnya? Dasar-dasar seperti kemampanan, kesejahteraan dan cipta itu antara misi utama Malaysia Madani. Ya, itu memang saya setuju. Teras yang Perdana Menteri gariskan dalam nilai-nilai madani itu soal kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan itu mendasari ke semua kerangka-kerangka ataupun perancangan kerajaan. Kita ada kerangka ekonomi madani dan daripada itu dia ada dasar-dasar kecil yang lain, dasar soal tenaga baru, perindustrian baru dan sebagainya, dan semua itu menunjukkan bahawa kerajaan kita ada satu perancangan yang jelas. Kalau sebelum ni mungkin awal-awal tu kita pun tanya apa perancangan kan, tapi bila dah ada ini kita nampak bahawa kerajaan memang ke arah itu. Baik. Dan itu semestinya yang kita bawakan pada pagi ini untuk kita membincangkan tentang isu ekonomi negara dan dasar-dasar yang telah dilakukan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih sejahtera dan kita mementingkan kepentingan rakyat di negara kita. Terima kasih ucapkan kepada Yang Berhormat Senator Muhammad Hasbi Muda, Ahli Dewan Negara untuk berkongsi tentang 365 ekonomi madani. Terima kasih YB.